Assalamualaikum dan selamat pagi semua murid-murid. Baik, bertemu lagi kita pada pagi ini dalam pendidikan agama Islam. Okey, pada pagi ini Ustazah nak kamu buka buku teks Pendidikan Islam tahun 3, muka surat 116. Okey, baik, semua dapat? Okey, pagi ini Ustazah akan perkenalkan sambungan tajuk daripada minggu lepas, sambungan daripada kisah Nabi Muhammad. Okey, baik. Tajuk hari ini yang kita akan belajar iaitu berkaitan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul. Okey. Kita nak tengok apa peribadi Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Baik, seperti mana dalam buku teks ini kamu lihat di muka surat 116 ada 4 perkara yang telah ditulis di dalam buku ini berkaitan Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Okey, kita pergi yang pertama. Kita tengok yang pertama, perkara apa yang menjadi ciri-ciri Nabi Muhammad sebelum ia diangkat menjadi rasul. Okey, yang pertama kita tengok perkara pertama iaitu amanah. Amanah ni satu sifat. Okey. Terkenal dengan sifat amanah sehingga diberikan kepercayaan menguruskan perniagaan Khadijah. Baik, Nabi memang terkenal dengan sifat seorang yang bersifat amanah sehingga Saidina Khadijah sendiri percaya kepada Nabi dan menyerahkan perniagaan supaya diniagakan oleh Nabi, diusahakan oleh Nabi. Okey, jadi Khadijah percaya kepada Nabi Muhammad kerana sifat amanahnya. Okey, sekarang kita tengok yang kedua. Sifat apa yang kedua yang ada kepada Nabi? Okey, yang kedua iaitu sentiasa bercakap benar dan adil. Baik, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong dan pilih kasih. Jadi, sifat terpuji ini menyebabkan baginda diberi kepercayaan mengadili perbalahan antara kabilah ketika meletakkan Hajarul Aswad. Baik, sifat Nabi ni dia tak pernah cakap bohong dan juga dia sentiasa bersikap adil. Jadi, sebab itulah dia dipilih sebagai ketua untuk meletakkan Hajarul Aswad semasa berlaku pertikaian ketika untuk meletakkan Hajarul Aswad. Okey, baik, kita tengok yang ketiga. Apa sifat Nabi yang ketiga yang ada pada Nabi? Baik, yang ketiga iaitu tidak suka membuang masa. Baik, Nabi Muhammad ni sejak kecil lagi hidup baginda terisi dengan perkara-perkara yang berfaedah. Baginda sangat rajin membantu Halimatus Sa'diyah, ibu susuannya, mengembala kambing. Okey, seperti mana yang kita ketahui, Nabi Muhammad ni dia iaitu seorang anak yatim dan dipelihara oleh saudara-saudara dia. Kemudian semenjak kecil lagi beliau ni tidak suka buang masa, iaitu mengembala kambing ketika berumur 4 tahun lagi. Jadi itu adalah sifat Nabi dari kecil lagi. Okey, yang keempat, kita tengok yang terakhir apa sifat Nabi, iaitu penyantun. Baginda sentiasa bermanis muka dan berlemah lembut dan bercakap dan dalam percakapannya. Sikap baginda ini sangat disenangi dan dihormati ramai. Baginda juga terkenal dengan sifat pemaaf. Okey, jadi Nabi Muhammad ni seperti mana yang kita ketahui, ia mempunyai satu sifat
berbudi bahasa, bersopan santun. Jadi semua orang suka dekat dia. Jadi disebabkan sifat Nabi yang bersopan santun. Okey, jadi kita harap dapat untuk mencontohi sifat-sifat Nabi ini agar kita disayangi oleh orang yang berada di sekeliling kita. Okey, baik, itu adalah 4 ciri-ciri yang terdapat kepada Nabi Muhammad sebelum beliau dilantik menjadi Rasul. Okey, baik, kita tengok muka surat yang seterusnya, 117. Okey, yang pertama kita tengok apa dia dalam ni. Okey, apa yang akan dibincangkan di dalam ni. Okey, ada 3 perkara yang akan dibincangkan di dalam ni berkaitan tajuk kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Okey, masyarakat Mekah ni apa yang beliau ada, sifat apa yang beliau ada untuk menentang masyarakat Mekah. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama iaitu sifat Nabi yang pertama iaitu sabar dan tabah. Sabar dan tabah. Okey, kita tengok yang pertama. Apa yang dimaksudkan dengan sabar dan tabah? Kita baca sepintas lalu. Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad SAW dan isterinya menentang dakwah baginda. Mereka menggelar Nabi Muhammad SAW sebagai pendusta, namun baginda tidak patah semangat dan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Okey. Baik, di sini dia kata Nabi Muhammad ni ada seorang bapa saudara. Bapa saudara Nabi Muhammad ni bernama Abu Lahab. Jadi Abu Lahab dengan isterinya ni tidak suka dengan dakwah Nabi. Jadi mereka mengatakan Nabi Muhammad ni sebagai seorang pendusta. Pendusta sebab tidak menganut agama seperti mereka, iaitu agama ni menyembah berhala, agama nenek moyang mereka. Jadi sebab itu sahaja mereka telah menggelar Nabi Muhammad sebagai pendusta. Jadi apa saja kata fitnah yang dilontarkan kepada Nabi ini, Nabi tetap sabar, takkan patah semangat untuk berbuat baik kepada mereka. Okey, yang kedua kita tengok pula sifat Nabi yang kedua iaitu berpendirian teguh. Berpendirian teguh. Okey, kita tengok apa yang dikatakan berpendirian teguh ni. Nabi Muhammad SAW telah ditawarkan harta yang banyak jika menyembah berhala. Baginda menolak tawaran tersebut dengan tegas dan meneruskan dakwah dengan cekal. Okey. Di sini dia kata Nabi Muhammad ni depa nak umpan dengan benda-benda, iaitu nak bagi harta, nak bagi perempuan, nak bagi pangkat, macam-macam lah. Untuk menyuruh Nabi Muhammad jangan berdakwah. Jadi tak bagi Nabi Muhammad menyampaikan dakwah. Jadi mereka kata kat Nabi, mereka nak mereka tukarkan kepada Nabi dengan memberi harta yang banyak, nak bagi perempuan, nak bagi pangkat kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad berhenti dari meneruskan dakwah. Jadi Nabi Muhammad tetap cekal walaupun Nabi Muhammad tidak mempunyai harta dan sebagainya, tapi Nabi Muhammad tetap cekal untuk berdakwah kepada Allah. Okey, yang terakhir di sini iaitu bijak merancang.
Okey, bijak merancang ni, baginda telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berhijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah ketika Abu Jahal dan sekutunya merancang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Baginda memilih jalan ke selatan untuk ke Madinah, walaupun Madinah terletak di utara Mekah. Untuk mengelirukan musuh, sesampainya di Madinah, baginda merancang usaha dakwah yang lebih luas. Okey, kita tengok. Nabi Muhammad telah diberitahu dan mendapat kekabaran bahawa Abu Jahal dan juga sekutu-sekutunya hendak membunuh Nabi. Jadi disebabkan itu, Nabi Muhammad telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berhijrah keluar daripada Mekah ke Madinah. Jadi seperti mana selalu, orang kalau mengikut jalan, dia akan mengikut jalan yang sentiasa orang lalui, tapi tidak bagi Nabi. Jadi Nabi merancang untuk keluar ke Madinah dengan menggunakan jalan yang bukan biasa dilalui oleh orang. Jadi dengan cara itu, baginda akan selamat di perjalanan. Kemudian apabila sampai saja di Madinah, baginda telah pun merancang satu usaha dakwah yang lebih luas lagi di sana. Okey, itu saja. Ada 3 perkara yang dihadapi oleh Nabi Muhammad, yang kita tahu sifat Nabi, sifat yang ada pada Nabi Muhammad yang patut kita contohi kepada kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kena ada sifat sabar dan tabah dalam apa jua masalah dan juga cabaran yang datang. Selain itu, apabila kita melakukan sesuatu pekerjaan, kita kenalah berpendirian teguh. Jangan kita mengikut saja apa orang kata, walaupun perkara itu tidak kita sukai. Jadi kita ada hak untuk memberikan pendapat kita seandainya perkara tersebut adalah tidak elok dan tidak wajar. Okey, dan seterusnya, apabila kita hendak melakukan sesuatu perkara, kita hendaklah merancang dengan seelok-eloknya. Di samping itu, kita juga perlu berdoa kepada Allah, sebabnya dengan izin Allah juga, maka setiap perancangan itu dapat berjalan dengan lancar. Okey, itu saja untuk hari ini. Jadi Ustazah harap kamu faham dan kamu boleh ikut apa yang sifat Nabi ini boleh dijadikan contoh untuk kamu dalam kehidupan kamu sehari-harian. Okey, baik. Sebagai latihan kita pada pagi ini, Ustazah nak kamu salin perkara-perkara yang berkaitan dengan kepribadian Nabi sebelum menjadi Rasul, buat peta writing. Okey, seperti mana yang Ustazah tunjuk contoh di bawah. Okey, itu saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.